Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar topik pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 4 bertajuk permainan kriket. Number 9. Standard kandungan kita pada hari ini ialah melakukan kemahiran kriket dalam situasi permainan dan mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan kriket. Pengenalan. Kriket dikategorikan sebagai permainan pukul dan memadang. Kemahiran kriket merangkumi menyingkirkan pemukul, mendapatkan larian, memukul dan memadang dalam situasi permainan. Kriket merupakan sukan yang kompetitif dan menarik untuk diajar kepada semua murid. Sukan kriket mementingkan etika dan disiplin bagi mengawal pemain. Mari kita lihat asas-asas kemahiran permainan kriket. Yang pertama, bowling. Kedua, running between wicket. Ketiga, wicket keeper stance. Dan keempat, stumping. Okey, kita akan lihat undang-undang asas permainan kriket. Kita lihat posisi permain seperti berikut. Mari kita lihat kawasan antara dua wiket atau pitch. Terdapat beberapa jenis bowling dalam permainan kriket. Yang pertama ialah bowling lencongan dalam. Kedua, bowling lencongan luar. Ketiga, bowling putaran kanan. Keempat, bowling putaran kiri. Kelima, bowling lurus biasa. Dalam permainan kriket terdapat beberapa undang-undang asas dan peranan setiap pemain. Yang pertama ialah wicket keeper. Wicket keeper akan berdiri berdekatan dengan wiket atau di belakang untuk menangkap bola yang tidak berjaya dipukul oleh pemukul dengan baik. Kedudukannya semasa proses bowling akan sentiasa berada di belakang stumps untuk menahan atau menangkap bola sekiranya pemukul tidak berjaya memukul bola. Wicket keeper boleh menyingkirkan pemukul dengan cara membaling bola ke wiket apabila pemukul keluar dari garisan popping crease. Stumping atau pemukul akan mati stump out. Wicket keeper akan menjadi sasaran pemadang lain untuk menghantar bola balik ke kawasan pitch. Pemadang. Fungsi pemadang adalah untuk membantu bagi mendapatkan bola yang merapati mereka
dan membaling deras ke arah stumps bagi menjatuhkan bails dan menyingkirkan pemukul. Pemukul. Terdapat 2 orang pemukul di lapangan tengah dan 1 perlawanan. Mereka akan saling mendapatkan larian dengan membuat pukulan atau membuat larian pantas di antara wiket. 1 larian diperoleh apabila kedua-dua pemukul sampai ke popping crease yang bertentangan secara selamat. Bowler. Tugas bowler adalah untuk membuat 6 balingan sah menggunakan teknik bowling atau siku lurus ke arah wiket untuk mendapatkan wiket. Bails. Bails ialah 2 batang kayu kecil di atas stumps atau dipanggil anak pancang. Stumps. Stumps ialah 3 kayu pancang. Over. Over ialah 6 balingan yang sah melengkapkan 1 over. Wide. Wide ialah balingan yang tersasar daripada wiket dianggap sebagai wide dan 1 larian percuma diberi kepada pasukan pemukul. Balingan perlu diulang sehingga 6 balingan yang sah diselesaikan. Popping crease. Popping crease ialah garisan hadapan di atas pitch di mana pemukul berdiri. Bowler mesti membaling bola dari belakang garisan ini. Wicket. Wicket ialah 3 batang kayu pancang atau stumps dan sepasang bails di hujung kedua-dua center pitch. Setiap pemukul dalam sesuatu perlawanan juga dipanggil wicket. Dead ball. Dead ball ialah apabila bola ditangkap dengan kemas oleh wicketkeeper atau bola dipukul melempasi boundary. Bola dianggap mati dan tiada larian tambahan boleh dibuat lagi. Permainan menjadi aktif semula apabila pembaling mula melakukan run up. No ball. Balingan yang tidak sah iaitu bola membaling dengan siku bengkok. Terdapat lebih daripada 5 orang pemadang di luar garisan 30 ela. Ikut undang-undang. No ball. Boundary. Boundary ialah garisan sempadan kawasan permainan. Jika bola dipukul tinggi dan jatuh di luar garisan ini, maka 6 larian akan diberi pada pasukan pemukul. Bagi bola yang dipukul meleret keluar dari garisan ini, maka 4 larian akan diberi kepada pasukan pemukul. Appeal. House that umpire. Soalan yang dituju kepada umpire dalam situasi leg before wicket, stumping, run out dan mana-mana situasi yang menyingkirkan batsman. Bye. Apabila wicketkeeper tidak dapat menahan bola yang dibaling oleh bowler dan pemukul berjaya membuat larian. Larian. Larian yang sempurna iaitu kedua-dua pemukul berlari dan tiba di popping crease sebelum bola sampai ke stumps. Contohnya, batsman memukul dan berlari ke arah non-striker popping crease. Shot. Shot ialah bola yang dipukul oleh pemukul. One shot. One shot ialah pemukul gagal melengkapkan lariannya apabila gagal sampai ke popping crease rakan sepasukannya. Dalam permainan kriket terdapat beberapa strategi. Contohnya strategi menyingkirkan ataupun mematikan pemukul. Mari kita lihat strategi berikut. Run out. Run out ialah pemadang atau wicket keeper berjaya membaling pada wiket dengan bola sebelum pemukul berjaya melepasi crease dengan bat atau bahagian badan. Stump. Pemukul dan bat
tidak berada dalam kris serta penjaga wiket telah menjatuhkan bails dengan menggunakan bola. Hit wicket. Pemukul memukul wiket dengan bat semasa membuat pukulan sama ada sengaja atau sebaliknya. Obstructing the field. Pemukul menghalang pemadang daripada mengambil bola. Time out. Pemukul lambat hadir ke dalam padang permainan selepas 2 minit pemukul terakhir keluar. Hit the ball twice. Pemukul tidak boleh memukul bola 2 kali dalam satu masa. Caught. Pemadang menangkap bola yang dipukul oleh pemukul di udara sebelum menyentuh padang. Handle ball. Pemukul tidak boleh menggunakan tangan untuk menangkap bola yang menuju ke wiket atau ke pemadang. Ball. Bola yang dibaling oleh bola terkena pada wiket tanpa dipukul oleh pemukul. Leg before wicket. Bola yang dibaling ke arah wiket terkena pada pads pemain dan pada pendapat pengadil, bola tersebut akan terkena stumps. Pemukul akan dikeluarkan berdasarkan appeal house that umpire oleh pasukan pemadang. Strategi susunan pemadang dan wicket keeper. Sila lihat rajah berikut. Pemadang akan disusun rapat pada lapangan tengah. Pemadang seramai 5 orang akan diletak di sebelah kanan pemukul, manakala 4 orang pemadang berada di kedudukan left side. Pemadang bersedia dan berjaya masuk semasa bola memulakan run up. Pemadang menahan atau menangkap bola dan membaling balik kepada wicket keeper untuk menyingkirkan pemukul sekiranya pemukul tidak sampai ke popping crease. Kecekapan pemadang menangkap dan membaling bola ke stumps sangat penting dalam permainan kriket. Wicket keeper perlu mempunyai kecekapan yang tinggi untuk membuat stumping sekiranya pemukul telah keluar dari garisan crease. Posisi pemadang mesti diubah jika pemukul merupakan seorang pemukul yang hebat. Beberapa pemadang mesti berada di sekitar garisan boundary. Susunan pasukan pemadang akan berubah sekiranya pemukul tangan kanan atau pemukul tangan kiri yang sedang memukul. Kedudukan pemadang juga akan berubah sekiranya bola ialah pembaling pantas atau pemutar. Strategi menyingkirkan pemukul yang kuat pukulannya. Sila lihat gambar rajah berikut. Bola boleh menggunakan variasi bowling mengikut kesesuaian untuk mematikan pemukul ketika permainan. Pemboling boleh menggunakan bowling berikut: bowling off swinger atau in swinger, bowling off break atau leg break. Semua strategi berdasarkan situasi perlawanan pada ketika itu. Semua variasi bowling bertujuan untuk menjatuhkan bails. Sasaran bola ialah wiket. Bola yang laju dan mengelirukan akan menyebabkan pemukul membuat kesilapan. Seterusnya, gagal memukul bola dan gagal membuat larian. A. Bola membaling ke arah pemukul tetapi bola terkena pada stumps. B. Pemadang berjaya menangkap bola sebelum bola jatuh jejak ke tanah. C. Pemadang membaling bola terkena pada wiket sebelum pemukul sampai ke kawasan crease. Strategi pukulan bertahan. Pertama, menampan bola di hadapan garisan pemukul.
Kedua, menampang bola di belakang garisan pemukul. Strategi pukulan serangan. Matlamat setiap kumpulan adalah untuk mendapatkan sama ada 4 mata, 6 mata atau membuat larian. Terdapat beberapa jenis pukulan serangan, iaitu pukulan lurus, pukulan pull shot, pukulan square cut dan pukulan sweep shot. Mari kita lihat pukulan lurus. Pukulan lurus ialah apabila bola dibaling lurus. Pemukul memukul kuat ke arah hadapan dengan laju bagi mendapatkan 4 mata, 6 mata atau membuat larian. Pukulan pull shot. Pukulan ini dilakukan bagi bola yang diboling pendek dan lurus. Pemukul memukul bola ke arah leg side secara kuat. Pukulan square cut. Pukulan ini hanya sesuai untuk bola yang melantun jauh dari stance. Pemukul mempunyai banyak masa untuk melihat bola datang. Bat dihayun secara melintang, menyebabkan bola pergi secara laju dan berputar, sukar ditangkap oleh pemadang. Situasi ini memudahkan pemukul membuat larian. Pukulan sweep shot. Pukulan ini sesuai untuk bola yang melantun rendah daripada lakuan bowling yang perlahan. Pukulan merendahkan badan dengan melutut sebelah kaki dan memukul bola ke leg side. Situasi ini memberikan kelebihan kepada pemukul untuk membuat larian yang banyak. Mari kita lihat strategi memadang dan memukul. Pertama ialah cara bermain menyerang mengasak. Sila lihat gambar rajah berikut. Murid dibahagikan kepada 6 orang sepasukan. Kumpulan A akan menggunakan semua jenis pukulan dalam permainan kriket. Pemukul akan memukul bola berdasarkan variasi bola ball oleh kumpulan B. Pemukul akan memukul kuat jika kumpulan B menggunakan strategi tertutup, manakala pemukul perlahan dan mengelirukan sekiranya kumpulan B menggunakan taktikal terbuka. Pemukul akan menghalakan pukulan di celah-celah pemain dan jauh daripada pemadang supaya pemadang tidak mampu menangkapnya atau mengejar bola untuk mengembalikannya ke lapangan tengah. Pemukul perlu melihat situasi permainan sebelum membuat pukulan bagi mendapatkan mata. Ketika bola dipukul jauh daripada pemadang, kedua-dua pemukul bersedia untuk membuat larian pantas. Pemukul perlu berbincang dengan pasangan pemukul sebelum membuat pukulan untuk mengelakkan salah faham ketika membuat larian. Pemukul tidak perlu memakai pakaian keselamatan untuk bermain tenis ball kriket. Alatan yang diperlukan ialah stumps plastik, bola tenis dan bat plastik. Cara bermain bertahan. Sila lihat gambar rajah berikut. Kumpulan B akan menggunakan semua jenis balingan dalam permainan kriket. Kumpulan B mula bertahan. Kapten akan mengarahkan pemadang. Strategi ini dilakukan sekiranya pemukul kumpulan A bukanlah pemukul yang hebat. Kumpulan B akan menggunakan strategi terbuka, iaitu pemadang menjaga jauh dari pitch dan hampir kepada garisan boundary. Hal ini dapat dilakukan sekiranya pemukul kumpulan A boleh memukul dengan kuat. Pemadang mesti bersedia untuk menangkap bola tinggi sebelum ia jatuh jejak ke tanah dan bola leret yang laju. Apabila bola berjaya ditangkap oleh pemadang, mereka akan menghantar bola kepada wiket keeper atau pemadang yang berhampiran dengan wiket untuk menjatuhkan wiket. Bowler atau wicket keeper perlu mahir menggunakan eye contact dalam melakukan strategi dan memperdayakan pemukul untuk memukul bola yang susah
menyebabkan bola terkena wiket, seterusnya mematikan pemukul. Bowler perlu mencari idea untuk mematikan pemukul dengan pelbagai kaedah bowlingnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.